Okay, ini jawapan semalam. So, kalau tak ada masalah, kita pergi kepada apa yang kena belajar hari ini. Masih dalam cert. Okay. Sebenarnya cert ialah macam cikgu katalah, dia sebenarnya develop daripada hukum indeks yang ada sebenarnya. So, kita sebenarnya lebih gunakan cert ini untuk ringkaskan. Okay. Dapat bentuk-bentuk macam mana nak ringkaskan. Oh. Okay, ini So, sebelum ni cikgu sudah ajar kamu hukum cert ada 3. 2 melibatkan darat. Waktu melibatkan darat, dia hanya perlu peringkat yang sama lah. Maksudnya kalau punca kuasa 2, dua-dua kena punca kuasa 2. Kalau punca kuasa 3, dua-dua kena punca kuasa 3. Okay? Manakala hukum ketiga pula, bukan setakat peringkat dia kena sama. Dia kena cert yang serupa. Maksudnya apakah nombor di dalam ini pun mesti sama. Dan kali ini dia melibatkan cert tambah ataupun cert tolak, di mana kita boleh tarik keluar faktor sekunya dia. Okay. Lepas tu cikgu ajar kamu macam mana nak mempermudahkan satu sebutan, satu ungkapan yang melibatkan cert punya. Okay. Khasnya bila cert itu letak di sebelah bawah. Kalau cert itu letak di sebelah atas, kita tak banyak boleh buat apa-apalah. Kebanyakan masa ialah waktu itu cert letak di sebelah bawah. So hari ini cikgu akan concentrate ajar benda ini. Okay. Macam mana kita gunakan benda-benda ini untuk meringkaskan ungkapan yang kita dapat. So khasnya bila kamu nampak bentuk-bentuk ini berada di sebelah bawah pecahan kamu lah. Okay. So cikgu ambil contoh ini ya. So hari ini cikgu concentrate 3 benda ini So contoh pertama cikgu pernah ajar sebelum ini sudah, tapi tak apa, kita buat satu lagi contoh baru. Okay. Sebab sudah rehat seharian. Okay, katakan cikgu bagi 5 per 2 punca kuasa 2 bagi 3. Okay. So ini adalah satu ungkapan di mana dalam kita punya sebutan tu bahagian bawah tu ada cert. So kita nak mempermudahkan supaya bahagian bawah tu tak ada cert. Okay. So apa yang kita buat, kita akan tengok dulu. Kalau bahagian bawah ini hanya ada satu sebutan, tidak melibatkan tambah ataupun tolak, maka kita akan gunakan yang pertama inilah. So gunakan pertama ini maksudnya ialah kita akan darat benda yang sama semula, tapi atas pun darat, bawah pun darat. Sama macam kita buat kerja samakan, kita nak ubah pengebut sesuatu soalan. Contohnya kalau awak buat soalan matematik, cikgu tanya 1/2 tambah 1/3. Bila cikgu tanya soalan ini, kamu tak boleh tambah 2 nombor ini sebab pengebut dia tak sama kan. So waktu itu awak nak samakan pengebut. Contohnya awak nak samakan pengebut jadi 6. So apa yang awak buat? Awak darat 3, darat 3. So ini dapat 3/6. Yang sebelah sini awak darat 2, darat 2. So awak dapat 2/6. Lepas tu bolehlah saya cantumkan jadi 5/6. So sama juga dengan ini Sekarang saya akan buat kerja bawah darat apa? Bawah darat apa? Atas pun darat apa? Supaya nilai ini tak berubah. Sebab dalam matematik ini bernilai 1. So bila kita nak darat, so atas akan jadi kejap. Tidak bagi saya tulis kejap. Okay. So akan jadi atas ialah, kenapa tak bagi tulis lah? Kejap. Tak apalah, saya tulis semula. Sorry, tak tahu kenapa dia tak bagi naik. Okay, katakan soalan saya ialah 5
per 2 punca kuasa 3. Kejap. Okay. Okay. So, kita nak hilangkan set di sebelah bawah. So, apa yang kita akan buat ialah kita akan darab lah. Okay. Kita akan darab dia semula. Tapi bila kita darab benda ini, bahagian atas pun kena darab dengan dia. Supaya nilai ini ialah 1. Okay. So, kita akan tapak 5 darab 2 darab punca kuasa 2 bagi 3. Bawah ialah 2 darab punca kuasa 2 bagi 3. Darab 2 darab punca kuasa 2 bagi 3. Okey, kita tengok bahagian atas. Ada 3 nombor di situ. Yang mana satu dengan mana satu kita boleh darab. 5 dengan 2. 5 dengan 2 kita boleh darab. Kalau bahagian bawah, kalau pengebut dia 2 dengan 2. 2 dengan 2. Dan lepas itu yang punca kuasa 2, 3, punca kuasa 2, 3, ini satu grup kita boleh darab lah. Okay. So kita akan tapak jawapan kita akan tapak jawapan 5 kali 2 10. Darab dengan punca kuasa 2 bagi 3. Bawah 2 darab 2 4. Set 3 darab set 3. Gunakan hukum pertama. Gunakan hukum dapat 3 boleh. Set 3 darab set 3. Gunakan hukum set itu, kita dapati dia ialah 3 darab 3. So jawapan kita 3 lah boleh. Okey. So kalau kamu tengok selepas saya tarak dengan set konjugat ini, bahagian bawah so tak ada set lah. Kalau ada pun semua tinggal di atas sudah. Okey, lepas tu kita lakukan kerja ringkaskan. Boleh ringkaskan? Boleh. Nombor apa dengan nombor apa? 2. 2 untuk 10 tak 4 lah kan? So ini dapat 5, ini dapat 2. Boleh lagi? Tak. Ya, so kita dapat jawapan 5 set 3 per 2. Okay. So kita sudah hilangkan set di sebelah bawah. Okay, ini yang kita sudah belajar hari ini. Apa dia? Yang 3 tu? 3 mana dengan mana? Oh, sorry. Thank you. 2 kali 3, 6. Thank you. Ini bukan 2, 6. Terima kasih. Okay. Sama. Okay, ini 6 ya. Masih ada ya. Ya. So, sekarang kita tengok 2 lagi. 2 lagi ialah bila benda ini ada di sebelah bawah, tapi dalam tu ada tanpa tolak. So, bila ada tanpa tolak, sebenarnya kalau kamu tengok, dia sebenarnya dalam satu pasangan. Senang cakap, kalau dia tambah, kita akan darab dengan yang tolak punya. Kalau dia tolak, kita darab dengan yang tambah punya. Kenapa nak buat macam ini? Nanti saya terangkan sebabnya lah. Sekarang kita buat dulu. Sebenarnya benda ini ada, dia datang daripada salah satu hukum yang awak belajar sebelum ini. Tapi cikgu tak terangkan dulu, kita buat dulu. Katakan sekarang cikgu bagi, cikgu bagi 5 per, di bawah katakan 2 set 3 tambah set 4. Set 4 tak boleh. Set 4 boleh diringkaskan. Katakan set 5. Katakan ini soalan saya, di mana kita nak pemudahkan ungkapan ini supaya bawah itu tak ada set. Itu tujuan kita. Bahagian bawah, bahagian pengebut dia tak nak ada set. Tak nak ada punca kuasa. So kalau kamu tengok yang ada di sini ialah tambah. So kerja kita ialah kita akan darab dengan tolak punya. Dia tambah, saya tolak. Kalau dia tolak, saya tambah. So, bawah you darab dengan apa, atas pun mesti darab dengan benda yang sama. Boleh Okay, so kita tengok bahagian atas ini.
Macam mana nak buka kurungan ini? Anak panah. Anak panah. Berapa anak panah untuk bahagian atas? 2. 2, okay? So, kita ada anak panah yang pertama, ini darab ini. So, boleh jadi apa? 10 punca Okay, kuasa 5 dengan 2 kita boleh darab. So, kita dapat dapat 10 set 3. Ini dengan ini? 5 set 5. 5 set 5. Okay? 2 ini boleh tak kita tolak? Boleh tak kita gunakan hukum-hukum set yang ada untuk ringkaskan dia? 10 Tak. set 3 tolak 5 set 5. Boleh? Tak. Tak boleh Kita tak dapat gunakan hukum 3 sebab 2 set ini tak serupa. Kalau dia satu set 3, yang 2 itu pun set 3, bolehlah kita keluarkan faktor sepunya lah. Tapi sekarang dia set yang berbeza. So kita tak boleh buat apa-apa untuk bahagian atas ini. Okey, bahagian bawah ini macam mana buka kurungan? Anak panah juga. Okey, kita ada anak panah, ada 4 lah kali ini. Okey, yang pertama ialah 2 set 3 darab dengan 2 set 3. Cuba kamu darab dapat apa? 4 darab 4. 3. Okay. Set 3 darab set 3 tadi kita baru buat jawapan dia 3. So kita dapat 12. Boleh? Okey. Ini yang ini dengan ini, tadi kita sudah buat ini kan. Sekarang ini dengan ini. 2 set 3 darab dengan negatif set 5. So kamu dapat apa? Negatif 2 set Negatif 13. 15. 15. Okey, boleh ya? Okay, so kita boleh buat 2 darab negatif 1 dapat negatif 2. Yang set 3 dengan set 5 itu kita boleh gunakan hukum set yang pertama sebab peringkat dia peringkat dia sama, dua-dua punca kuasa 2. So, bila set 3 kali dengan set 5, saya boleh darab dia. So, saya dapat set 15. Itulah tatanya. So, saya dapat negatif 2 set 15. Okey, anak panah yang ketiga. Okey, cukup padam kejap. So, anak panah yang ketiga itu ialah set 5 darab dengan 2 set 3. So, kita ada 2 set 15. Set 15. Tapi kali ini ialah positif lah. Tambah 2 set 15. Okey, kejap ada orang. Ayah, mana skrip saya? Bukan ada orang, sorry. Okey. Kemudian anak panah yang terakhir. Set 5 darab dengan negatif set 5. So kita dapat Negatif set 25. okey, negatif set 25. Set 25 boleh diringkaskan 5. 5. So kita dapat tolak 5. Boleh ringkaskan benda di sebelah bawah ni? Boleh. Nah, kalau kamu tengok 12 dengan tolak 5 kita buat biasa je lah kan? Okey. Yang ini boleh tak ringkaskan? Boleh. Boleh. Sebab kalau kamu tengok saya boleh gunakan hukum set yang ketiga sebab dia melibatkan set yang serupa iaitu set 15, set 15. So saya akan buat nanti cikgu akan tunjukkan lagi pendek punya cara So atas tak kacau apa-apa sebab tak boleh buat apa-apa. Bawah 12 tolak 5 12 tolak 5 7. 7. Yang bahagian hijau ni Kosong. kosong. So bawah tinggal 7 sahaja. So kita sudah berjaya ringkaskan
ungkapan ini, di mana kamu tengok selepas saya buat bahagian bawah sudah tak ada set. Boleh ringkaskan lagi? Tak boleh lah, sebab atas 10, 5, bawah 7 memang tak dapat diringkaskan. Okey, kalau kamu tengok kenapa saya nak buat konjugat ini dia sebenarnya datang daripada matematik yang awak belajar ini. A tolak B, A tambah B sama dengan ada satu rumus kan? A kuasa 2 A kuasa tolak B A, kuasa 2. Tak nak bagi saya tulis sudah. A kuasa 2 tolak B kuasa 2. So, tadi cikgu seolah-olah kamu tak tahu benda ini. So, cikgu pergi buat kembangan macam biasa. Tapi sebenarnya, saya tidak perlu lakukan kerja ini. Saya tak payah lakukan kerja ini. Cikgu hanya perlu buat bahagian atas saja, iaitu tadi 10 punca kuasa 3 tolak 5 punca kuasa 5. Untuk sebelah bawah ini, sebenarnya cikgu boleh terus gunakan hukum ini. So, saya tahu dia ialah 2 punca kuasa 2 kuasa 2 tolak B saya kuasa 2. Okay. Dan kalau saya buat macam ini, ialah 10 punca kuasa 3 tolak 5 punca kuasa 5. So, ini maksudnya 4 kali 3. Ini maksudnya 5. So, dapatlah terus 7. 12 tolak 5, 7. Okay. Itu sebabnya kenapa bila kita nak mempermudahkan satu set yang pengebut yang ada set di bawah itu, dia punya set konjugat macam ini. Sebab bila kita buat dia tambah, kita buat tolak, kita kena gunakan rumus ini. So, bila saya pakai saja rumus ini, automatik set itu akan hilang. Okay. So, lepas ini, bila cikgu terangkan bahagian ini, cikgu akan terus gunakan rumus ini Cikgu tak gunakan kembang 4 anak panah punya sudah. Tapi kalau kamu nak pakai lagi cara itu, tak ada masalah. Macam tadi, awak tak tahu benda itu kan, awak pun buat kembang 1, 2, 3, 4. Jawapan serupa aja. Hanya panjang sikit awak kena buat lah. Okay So, cikgu bagi satu contoh lagi. Okay, tadi kita cuba dengan tambah. So, sekarang kita cuba dengan tolak Okay, katakan cikgu bagi cikgu bagi 4 tolak 5. Okay, bawah cikgu bagi 4 tambah, tak semestinya dua-dua seputang ada set, salah satu ada set pun sudah mencukupi Okay, katakan ini soalan saya. Okay, so apakah nombor sepatutnya saya darab? Apa yang sepatutnya saya darab? Apakah set konjugat dia? Apa dia? Halo, halo. Mana orang sudah pergi? Semua sudah hilang. Siapa yang baru masuk? Wow, okay. Macam mana? Halo. Nak darab. Guna yang ketiga. Gunakan yang kita sentiasa tengok bawah. So kalau dia tambah, saya pakai tolak lah. Tadi saya pun tambah ke? Oh, cikgu bagi contoh sama. Okay, kita tukar sikit. Okay, tukar sikit. Nanti asyik contoh sama Okay. Atas tambah, bawah tolak. Ini kita gunakan hukum yang ketiga inilah. Yang pentingnya ialah bahagian bawah, bukan bahagian atas So ini kita akan, sebab kita nak hilangkan set di sebelah bawah. Kecuali sekarang kalau kamu kata, cikgu saya nak hilang set di sebelah atas, maka paruh atas itu darab dengan set konjugat So ini ialah 4 tambah 3. So bawah darab apa, atas pun kena darab dengan benda yang sama. Okay. So nanti bila kita nak buat, oleh kerana bahagian bawah itu kita sudah darab dengan set konjugat dia kan.
So kalau kamu tak payahlah buat 4 panah lah. Kamu boleh terus ambil saja kamu punya A iaitu 4, awak kuasa 2. Kemudian ini adalah tolak Lepas tu ambil awak punya ini. B awak kuasa 2. Cukup. Tak payah buat 4 panah. Tapi kalau nak buat, boleh juga. Tapi untuk nombor di sebelah atas itu minta maaf lah. Nombor di sebelah atas itu sebab dia bukan darat dengan konjugat dia sendiri. So, nak buat 4 panah itu. Boleh Okey, yang pertama tapak apa? 4 kali 4. 16. Okey, 16. Ada orang masuk ke? Kejap. Makin lama makin kurang orang. Mana orang begini? Okey, 16. Okey. Yang kedua? 12/5. 12/5. Tambah ke tolak? Tambah. Tambah. Okey, yang ketiga? 4/5. Okey, 4/5. Yang keempat? 3/5. Okey, 3/5. Ataupun nak tulis 15 pun boleh. Ataupun nak tulis 3/5 pun boleh. Tak ada masalah lah ya. Okey. So, bahagian bawah kita tapak apalah? 4 kuasa 2. 16. 16. Okey, sebelah sini. Tiga bila kuasa 2? 9. 9. 5 bila kuasa 2? 5. 5. Okey. 45. Kalau tulis 45 pun tak ada masalah Okey, bahagian atas. So, kita boleh buat tadi, ini ialah tambah 15 lah. Okey, sekarang mana dengan mana boleh ringkaskan? 16 dengan 15. 16 dengan 15 boleh ringkaskan. Ada lagi? 12/5. Yang ini dengan ini, kali ini kita boleh ringkaskan. Sebab dua-dua ialah set yang serupa, punca kuasa 2, 5. Okey, so warna kuning punya kita tapak apa? 16 tambah 15? 31, betul? 1. Okey, bawah, warna hijau punya? Tambah? Kita gunakan hukum ketiga. Kita tarik set 5 sebagai faktor sepunya. So, tinggal apa lagi? 12 tambah 4. Boleh? Tapi kalau kamu boleh terus nampak 16, awak tulis 16 lah. Kalau tak boleh, awak pakailah hukum set yang ketiga itu, slow-slow buatlah. Tak ada masalah. Okay. So, bawah ialah 16 tolak 45. Atas ialah 31 tambah 16/5. Boleh diringkaskan lagi? Boleh diringkaskan lagi? Boleh. Bahagian bawah. 16 tolak 45 berapa? -29. -29. Boleh diringkaskan lagi? Boleh lagi? Tak. Tak boleh lah So di sini inilah jawapan dia. Di mana awak tengok selepas kita buat benda ini, set 5 sudah tak ada di sebelah bawah. Nak tahu kita buat betul ataupun salah jika ini semua nombor. Kan tadi cikgu bagi soalan ini. Mana soalan tadi? Okey, ini. Kejap, dia tak bagi saya tulis. Okey. Semua ini ialah nombor. Kamu boleh tekan kalkulator. Lepas tu, kamu tekan jawapan kamu pula. Kalau kamu dapat dua nombor yang sama, maksudnya cara ringkas awak tak ada masalah lah. Kalau kamu dapat jawapan berbeza, maksudnya adalah sesuatu benda awak buat silap. Okey, boleh ya? Okey, cikgu bagi lagi contoh. So, yang tak boleh baca lah. Ambil muka surat baru lah. Okey. Contohnya kali ini cikgu melibatkan dua sebutan. Okey, katakan ini 1, ini 2. Tapi bawah ini ada set.
Contohnya 3 set 2 tolak 1. Ini katakan cikgu buat 3 set 2 tambah 1. Okey. Macam mana kita nak ringkaskan ini? So, bila kamu tapak sebutan yang bawah itu ada set, kita tak pergi cepat-cepat nak cantumkan dua benda ini. Apa yang kita akan buat ialah kita cuba hilangkan set dulu. So, maksudnya untuk yang pertama ini, kerja yang perlu saya lakukan ialah apakah set konjugat dia? Tambah. Tambah. Atas pun kena benda yang sama lah. Tapi untuk seputang ini yang pertama yang kedua ini pula aku nak fikir lain dulu. Apakah konjugat dia? Tolak. Tolak. Okay. So bila cikgu suruh tanya awak satu pecahan tambah satu pecahan tak, awak dapati bahagian bawah ialah pengebut dia. Kita tidak cepat-cepat nak samakan pengebut dia. Sebab dia akan peningkat awak. So apa yang kita buat ialah kita akan cuba bahagian bawah itu hilang set dulu. So bahagian atas ini, okey, kita tengok sebutan pertama dulu. So bahagian atas ini dapat apa? Sama. Dapat benda sama kan sebab darab satu kan. Dapat benda yang sama. Okey, bawah. So kamu tak payah slow-slow buat. Awak buat pakai fungsi tu A tolak B, A tambah B sama dengan A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Tak payah buat 4 panah-panah. Tapi nak pun boleh, tapi tak payah. Okey, atas 6 set 2 tolak 2. Okey, betul. So bawah, so sekali lagi kita pakailah A kuasa 2 tolak B kuasa 2 punya. So ini 3 set 2, sini 1. Okey. Okey. Bawah ini kurungan pertama kalau buka tak apa-apa. 18. 18 iaitu 9, 3 kuasa 2 dapat 9. Yang belakang tu dapat 2. So 9 darab 2, 18. Tolak 1. Dan secara kebetulan untuk soalan ni, sini pun awak dapat 18 tolak 1 kan? Okey. So sini ialah 17, 3 set 2 tambah 1. Sini juga 17, 6 set 2 tolak 2. So selepas awak berjaya hilangkan set di sebelah bawah, sekarang baru kamu tengok adakah pengebut mereka sama. Kalau sama kita terus cantumkanlah. Kalau berbeza baru kita nak samakan pengebut. So sekarang kita dapat pengebut yang sama tak? Sama, maka kita tak boleh terus cantumkanlah. 17, so ini 3 set 2 tambah 1. Oleh kerana ini ialah tambah, so kita tak payah buat apa-apa, kita saling saja. Tapi kalau ini ialah tolak, kalau ini ialah tolak, ingatlah kena ubah tanda. Okey, sambung lagi. Okey, ringkaskan. Okey, bawah cantiklah, 17 lah. Atas, nombor apa boleh bahagi dengan nombor apa? 3 set 2 dengan 6 set 2 dengan 6 set 2. 1 dengan tolak 2. Okey, Okey, buat warna kuning punya. Dan 3 set 2 tanpa 6 set 2. 9 set 2. Okay, 9 set 2. Okey, warna hijau punya tambah 1 tolak 2. Tolak 1. Tolak 1. Lepas tu tengok balik nombor-nombor ini. Boleh diringkaskan tak? 9, 1 dan 17. Boleh diringkaskan? Tak boleh, maka ini jawapan dia. Okey Ini hari ini pendek sikit. So hari ini cikgu sampai sini saja untuk set. Sebab lepas tu kita akan belajar benda baru. So cikgu tak boleh sambung sekarang. Okey. So latihan untuk hari ini Latihan untuk hari ini ialah
So baru buat 3A kan. So awak buat lagi 3B sampai F. Macam mana nak pemudahkan ungkapan-ungkapan yang berikut. 3B sampai F. Itu latihan untuk hari ini. Kejap ya. So hari ini pendek sikit kita punya kelas sebab nak masuk